Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Najwa Najihah binti Zarbain dan rakan saya Nur Marni Nabila binti Mat Masri, pelajar Diploma Pendidikan Islam semester 1, akan membentangkan topik berkaitan tayamum. Isi kandungan yang terkandung dalam topik ini ada 10, iaitu pengertian dan dalil, hukum tayamum, rukun tayamum, syarat sah tayamum, sunat tayamum, kepentingan tayamum, ciri-ciri tayamum, cara tayamum, sebab mengharuskan tayamum dan perkara membatalkan tayamum. Pengenalan. Tayamum merupakan satu ruksah, iaitu keinginan yang diberikan kepada umat Islam dalam melaksanakan ibadah ketika dalam keuzuran yang dibenarkan oleh syarak. Ia merupakan ganti untuk wuduk atau mandi janabah, iaitu mandi hadas besar, sebagai cara mengharuskan melakukan perkara fardu seperti solat dan tawaf. Pengertian tayamum ialah menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Dalil tayamum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Dan jikalau kalian dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, atau seseorang di antara kalian baru saja buang hajat atau menggauli wanita, kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka kalian lakukanlah tayamum dengan tanah yang baik. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian dari tanah tersebut. Tidaklah Allah menghendaki untuk menjadikan beban bagi kalian, melainkan Allah berkeinginan untuk membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi kalian, agar kalian bersyukur. Hukum tayamum. Hukum tayamum ialah wajib ketika ketiadaan air atau uzur, yang ini terhalang daripada menggunakan air. Maksudnya wajib, hukum tayamum ni wajib apabila darurat ketiadaan air, barulah kita dibolehkan untuk bertayamum. Rukun tayamum. Rukun tayamum ada 4. Yang pertama ialah berniat. Niat tayamum. Nawaitu at-tayammumah liistibahati solati lillahi ta'ala, yang bermaksud aku berniat tayamum agar diperbolehkan solat kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Ketiga, menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua tangan hingga ke siku. Yang keempat, tertib. Sekiranya kita tertinggal atau mengabaikan rukun tayamum, tayamum kita tidak sah. Tetapi tayamum kita tetap sah sekiranya tidak melakukan sunat tayamum, tapi melakukannya ketika bertayamum, kita akan mendapat pahala. Seterusnya, sunat tayamum. Sunat tayamum dekat sini ada 7. Yang pertama, membaca basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menyapu muka dari bawah ke atas. Yang ketiga, menipiskan debu pada tapak tangan. Yang keempat, merenggangkan jari ketika menepuk debu. Yang kelima, mendahulukan anggota kanan dari kiri. Yang keenam, kita mestilah menghadap ke arah kiblat. Yang ketujuh, membaca doa selepas wuduk setelah bertayamum, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Syarat sah tayamum. Yang pertama, menghilangkan najis terlebih dahulu. Sebelum kita nak bertayamum, kita kena pastikan diri kita suci daripada najis terlebih dahulu. Yang kedua, menggunakan debu tanah yang suci. Yang ketiga, bukan daripada debu tanah yang mustakmal, iaitu yang telah digunakan.
kita tidak boleh menggunakan debu yang telah digunakan. Yang keempat, ada kasat, iaitu niat penggunaan debu tanah. Yang kelima, menyapu muka dan 2 tangan hingga ke siku dengan 2 kali tepuk. Tepukan pertama bagi muka dan tepukan kedua bagi tangan. Yang keenam, pastikan terlebih dahulu menghadap ke arah kiblat. Yang ketujuh, bertayamum apabila telah masuk waktu solat. Kita perlu bertayamum apabila telah masuknya waktu solat untuk kita menunaikan solat. Yang ke-8, satu tayamum bagi satu solat fardu dan beberapa solat sunat. Tayamum sangat penting dalam kehidupan manusia. Apakah kepentingannya? Terdapat 5 kepentingan tayamum. Yang pertama, ia memberi kemudahan kepada umat Islam. Umat Islam masih dapat beribadah walaupun tiada air. Yang kedua, tayamum dapat menghilangkan kepayahan dan kesulitan. Yang ketiga, tayamum memastikan umat Islam tidak meninggalkan solat dengan sengaja. Yang keempat, tayamum dapat menyucikan jiwa manusia. Dan yang kelima, umat Islam dapat sentiasa berada dalam keadaan suci. Seterusnya, terdapat 3 ciri-ciri tayamum. Yang pertama, tayamum perlu diambil selepas masuk waktu fardu. Tayamum tidak boleh diambil sebelum masuk waktu solat fardu. Seterusnya, 1 kali tayamum untuk 1 solat fardu sahaja. Akan tetapi, tiada batasan untuk solat sunat. Maksudnya, contoh, 1 tayamum untuk 1 solat fardu tu, contohnya nak solat Zuhur, 1 tayamum sahaja yang dibenarkan. Tayamum tadi yang kita ambil tadi tu tak boleh digunakan untuk solat asar. Begitulah. Tapi untuk solat sunat boleh. Maksud contoh masa kita ambil 1 tayamum, solat sunat berkali-kali pun tak apa. Dan yang terakhir, tayamum hanya boleh dilakukan ketika darurat sebagai pengganti wuduk. Berikut merupakan langkah-langkah bertayamum. Apakah sebab-sebab mengharuskan tayamum? Sebab yang pertama ialah tiada air setelah berusaha mencarinya. Walaupun selepas kita cari air di setiap tempat tapi still tak jumpa air, maka dibolehkan kita untuk bertayamum. Sebab yang kedua, ada air tetapi hanya mencukupi. Maksudnya kita menjumpai atau mempunyai air tetapi air tersebut hanya cukup untuk melegakan dahaga kita. Sebab yang ketiga, ada air tetapi hanya mencukupi keperluan diri dan ternakan. Sebab yang keempat, kita terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit atau ada musuh berdekatan tempat air. Dan sebab yang kelima, jarak tempat yang mempunyai air terlalu jauh, iaitu 1/2 km. Tayamum juga boleh batal jika kita melakukan semua perbuatan tersebut. Yang pertama, melakukan semua perkara yang membatalkan wuduk. Contohnya,
tayamum kita akan batal jika kita kentut sebelum sempat mengerjakan solat fardu. Yang kedua, menjumpai air selepas bertayamum sebelum solat. Yang ketiga, kita sudah sembuh daripada sakit dan boleh menggunakan air. Maksudnya, air bukan lagi musuh kita. Yang keempat, telah habis waktu solat. Dan yang kelima, apabila seseorang Muslim itu murtad. Berikut merupakan hikmah tayamum. Yang pertama, tayamum adalah satu rahmat Allah kepada hamba-Nya. Yang kedua, menghinakan diri manusia yang condong kepada kejahatan. Dan yang ketiga, menunjukkan kemuliaan syariat Nabi Muhammad kepada umatnya. Perkara yang dapat kami simpulkan adalah tayamum memudahkan manusia dalam menyucikan diri apabila dalam keadaan darurat. Selain itu, Islam amat menekankan kesucian dalam diri. Seterusnya, tiada satu bebanan dan kesulitan dalam Islam apabila ketiadaan air. Akhir sekali, kesucian lambang keindahan Islam. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke penghujung penerangan. Terima kasih kami ucapkan kerana telah menonton video ini.